Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua murid-murid tahun 2. Okey, kita jumpa lagi ya dalam sesi pembelajaran secara atas talian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu oleh saya, Cikgu Muhammad Syauqi bin Abu Hassan. Cikgu harap semua sudah bersedia, semua dalam keadaan yang sihat, semua dalam keadaan yang bersemangat untuk meneruskan pembelajaran pada pagi ini. Okey. Topik kita hari ini saya akan terangkan sebentar saja lagi. Mari kita tengok dulu apakah objektif ataupun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah diharapkan agar murid dapat membaca dan memahami bahan bacaan sebentar lagi. Yang kedua, murid diharap dapat membina ayat dalam perenggan secara gramatis. Okey, perkataan gramatis ni saya warnakan warna biru. Kita akan menyelami dan memahami apa maksud gramatis sebentar saja lagi. Kemudian objektif yang terakhir adalah selepas habis saja pembelajaran kita pada hari ini, harap murid dapat membina dan menulis 3 perenggan dengan betul. Okay. Jadi menulis perenggan ni murid-murid, bagi kelas kamu, cikgu dah tunjukkan macam mana cara untuk kita buat ayat, macam mana kita nak melengkapkan perenggan menggunakan maklumat yang telah diberikan. Saya rasa ini kita pernah buat dan beberapa kali saya perhatikan ada dalam kalangan kamu murid-murid yang boleh dah berdikari untuk membina ayat dan menghasilkan sebuah ataupun menghasilkan beberapa buah perenggan dengan betul. Okey, cumanya kita akan pergi to the next level di mana kamu akan membina ayat dalam perenggan. Kita buat ayat tu secara gramatis. Apa itu gramatis cikgu? Okey, saya akan terangkan. Okey, ciri-ciri ayat gramatis ataupun ayat yang terbaik. Ciri-ciri ayat gramatis ataupun yang terbaik dalam perenggan. Okey. Kenalah yang pertama sekali, ada 6 cikgu letakkan ada 6 ciri-ciri ayat gramatis. Kalau murid-murid kamu ikut saja ciri-ciri ini, kamu ada semua ciri-ciri ini, kamu punya perenggan, kamu punya ayat adalah ayat yang gramatis, ayat yang baik, ayat yang bagus. Okey. Kena ada apa? Yang pertama, apa itu ayat gramatis? Ayat gramatis mestilah bermula dengan huruf besar dan berakhir dengan titik noktah. Saya rasa semua faham. Dalam ayat ni saja pun, kalau kamu perhatikan huruf A ni dimulakan dengan huruf besar dan diakhiri dengan noktah, titik noktah. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, dalam ayat yang gramatis mestilah ada subjek, iaitu kata nama, dan ada predikat dalam ayat. Contohnya, Fatimah sedang menyapu sampah di halaman rumahnya. Titik noktah. Fatimah huruf besar di hadapan. Fatimah itu adalah kata nama khas bagi orang. Ada kata nama, itu adalah subjek. Dan predikat selebihnya tu. Sedang menyapu sampah di halaman rumahnya, itu semua tu adalah predikat. Maksudnya ada subjek dan ada predikat. Ini adalah ciri yang kedua untuk ayat gramatis. Okey, ciri yang ketiga ialah setiap ejaan dalam ayat tu. Dalam ayat tu ada perkataan kan? Ejaan dalam perkataan tu semuanya mestilah betul. Ejaan setiap perkataan dalam ayat adalah betul. Baru ayat kamu tu ataupun penulisan kamu tu adalah yang gramatis, yang terbaik. Yang seterusnya, yang keempat, ayat yang dibina mestilah logik. Okey, jangan buat ayat yang tidak logik. Ayat yang logik adalah ayat yang gramatis. Apa itu logik? Logik itu boleh diterima dengan akal. Maksudnya, logik itu adalah ayat yang boleh kita fahami dan boleh kita terima dengan akal. Contohnya, janganlah kamu buat ayat adik sedang memanjat menara berkembar Petronas sambil terbang pergi ke itu dah orang kata ayat dah merapu Itu dah merapu. Kita mestilah ayat yang logik. Okay.
1, 2, 3, 4. Yang kelima ialah tulisan ditulis dengan kemas dan jelas. Ini untuk memudahkan orang membaca penulisan kamu. Mestilah ditulis dengan kemas dan jelas. Kalau huruf A tu ditulis huruf A sebiji dengan jelas. Kalau huruf C tu ditulis C dengan jelas. Okey. Dan yang terakhir, untuk ciri-ciri ayat gramatis, mestilah ada jarak antara perkataan dan selang antara perenggan. Selang sebaris bagi perenggan yang baharu. Okey, kalau kamu ada ke-6 ciri ni, kalau kamu ada buat 6 ni, kamu dah menghasilkan satu perenggan ataupun kita katakan karangan yang mempunyai ayat yang gramatis. Jadi murid-murid, tolong ingat 6 ciri-ciri yang cikgu dah senaraikan ni. Kalau kamu berjaya kuasai semua benda ni, kamu dah kira berjaya. Kamu dah berjaya lah menghasilkan satu perenggan yang mempunyai ayat yang gramatis. Siapa yang berjaya menghasilkan ayat gramatis ni adalah orang yang kita katakan dia berada di aras yang tinggi lah. Maksudnya dalam pembinaan ayat dia pandai. Okey. Jom kita tengok yang seterusnya. Kita akan membaca bahan di dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1. Okey, muka surat 41. Okey, siapa yang belum ada buku teks tu, sila sediakan sekarang. Okey, kita akan baca. Okey, cikgu fokuskan dekat sini. Cikgu zoom sikit. Okey, muka surat 41. Tajuk dia ialah Indahkan Taman. Okay. Dia minta kita bina perenggan. Okey, kita akan bina perenggan. Kalau nak bina perenggan, macam cikgu dah ajar sebelum ni, mestilah bina ayat. Perenggan tu apa? Perenggan tu, dalam perenggan tu dia ada 1 atau 2 atau lebih ayat. Dia ada beberapa ayat dalam tu. Okey, cuba kita tengok. Gambar ni mestilah kita tengok dan kita baca apa maklumat yang diberikan. Kalau kamu tengok gambar ni ramai orang kan? Ada ramai orang. Mereka ni sedang buat apa? Ada yang sedang pegang cangkul, ada yang bawa cat, ada yang sini bawah ni ada batak. Lepas tu ada ni yang besar ni apa ni? Tayar lori lah. Mungkin tayar lori yang dah tak digunakan lagi. Okey, lepas tu orang ramai berkumpul di belakang ni. Kita dah boleh agak dan dah boleh fikir dah apa sebenarnya yang sedang mereka lakukan. Okey, kita tahu dah mereka ni sedang bergotong royong. Okey, apa maklumat yang diberikan? Yang pertama iaitu berkumpul, yang kedua berpakaian, dan yang ketiga ialah menyediakan alatan. Ini maklumat untuk gambar yang pertama. Untuk gambar yang kedua, okey, tayar ni dia orang dah angkat dah. Bawah tu orang tengah susun bata pula. Budak kat belakang ni pun duk seronok. Tengok kan orang buat kerja ni kan. Jadi ramai-ramai bersemangat lah kan. Bila nak buat kerja ramai-ramai kan. Kalau buat kerja seorang dua saja tak semangat, dia jadi tak best kan. Bila ramai-ramai dia jadi seronok. Apa maklumat dia? Menegakkan tayar, memegang tayar dan menyusun batu bata. Okey, ini adalah gambar yang ketiga. Cuba perhatikan pula pada gambar yang seterusnya. Dia dah pegang brus ni, maksudnya dia dah cat. Tadi tayar tu warna hitam, gambar kedua ni. Sekarang gambar ni, tayar ni dah berwarna purple ataupun bahasa Inggeris pula kan, berwarna ungu. Okey, kalau kamu perhatikan dia dah cat dan dia dah tulis. Okey, baca maklumat dia ialah menulis nama taman, yang kedua mengecat tayar, dan yang ketiga menanam pokok. Orang ni sedang tanam pokok. Okey, jadi saya harap murid-murid dapat lihat dan dapat baca teks ni, baca maklumat dia, dan cikgu harap murid-murid faham apa sebenarnya yang sedang berlaku di dalam ketiga-tiga gambar ini. Kamu faham kan? Kalau faham, kita teruskan pula dengan di bawah. Masih lagi dalam muka surat yang sama, cuba baca dekat sini. Penduduk Taman Rasa Indah berkumpul di jalan masuk ke taman. Mereka berpakaian yang sesuai untuk bergotong royong. Mereka menyediakan alatan seperti simbol pensel. Dia minta kamu lengkapkan perenggan yang pertama ini dengan ayat yang seterusnya.
Lepas tu dia ada jarak di sini. Bila ada jarak di sini, kalau dalam buku tulis kamu kena selang dekat sini, masuk. Kalau dalam buku tulis ada jarak, ini maksud dia ialah perenggan kedua, perenggan baru ya. Okey, perenggan kedua dia dah tulis sikit dah. Selepas itu mereka, okey, kamu kena sambung ayat dia ni dan jadikan dia satu perenggan. Okey. Jangan kamu tengok dekat bawah ni lagi ya. Bawah ni tidak bukan tak ada kaitan. Memang ini cerita lain bawah ni. Bawah ni saya nak bagi tahu kamu, cikgu saja letak ni sebab cikgu nak bagi tahu bawah ni kita jangan buat lagi. Yang ini kita akan buat di sekolah semasa bersemuka nanti insya-Allah. Okey, kamu buat saja yang atas ni. Okey, cuba kita patah balik kejap. Kita tengok. Yang pertama tadi berkumpul, berpakaian, menyediakan alatan. Kalau kamu tengok perenggan pertama yang ni dia dah tulis separuh. Penduduk Taman Rasa Indah berkumpul. Dia dah gunakan perkataan berkumpul. Penduduk Taman Rasa Indah berkumpul di jalan masuk ke taman. Siap, satu maklumat telah digunakan. Maklumat yang kedua, mereka berpakaian yang sesuai untuk bergotong royong. Berpakaian. Saya rasa maklumat yang kedua berpakaian kan? Itu, berpakaian. Dia dah gunakan maklumat kedua, berpakaian. Mereka berpakaian yang sesuai untuk bergotong royong. Siap, maklumat yang kedua. Itu ayat. Okay, maklumat yang ketiga, mereka menyediakan alatan seperti apa? Perhatikan di dalam gambar ini alatan apa yang ada itu. Ini apa ni? Dia pegang ni. Dia pegang cangkul. Menyediakan alatan tadi kan dah disebut, tapi kamu kena lengkapkan alatan apa yang ada di sini. Lepas tu siaplah perenggan yang pertama. Lepas tu kita masuk perenggan yang kedua. Sambung ayat dia ni tadi. Selepas itu mereka apa? Tengok balik gambar tadi. Saya ada jawapan. Saya akan tunjukkan kepada kamu. Ini jawapan yang telah contoh pembinaan ayat ataupun contoh perenggan yang telah saya siapkan. Okey, murid-murid boleh tengok. Kita sama-sama berbincang. Dan kalau kamu rasa nak ubah sesuai, boleh. Kalau kamu nak ikut cikgu pun boleh. Tapi sebaiknya kamu gunakanlah kemahiran dan kepakaran yang ada pada kamu untuk hasilkan ayat ataupun cerita yang lebih menarik daripada cikgu. Ini adalah contoh jawapan daripada saya ya. Cuba tengok. Yang pertama tadi saya ambil balik yang tadi tu. Okey, berpakaian yang sesuai untuk bergotong royong. Titik. Mereka menyediakan alatan seperti saya tulis kat bawah ni. Mereka menyediakan alatan seperti penyapu, cat, batu bata, cangkul dan sebagainya. Ini ayat daripada saya. Yang ayat ni masukkan kat sini. Siap perenggan yang pertama. Okey, faham? Perenggan pertama ada jarak tak? Mula tak ada. Perenggan yang pertama ialah pendahuluan, tak ada jarak. Dia rapat di sini. Okey, masuk saja perenggan kedua. Nampak? Saya selang satu baris sini. Saya masuk pada perenggan yang kedua. Saya ada jarak. Kamu tak tahu nak buat jarak besar mana kan? Jarak ni mestilah sama. Letak satu jari kat situ. Kalau jari kecil, letak dua jari. Dua jari dekat tepi tu. Lepas tu tulis. Selepas itu, sambung yang ni. Selepas itu, mereka menegakkan sebuah tayar. Ataupun nak buang sebuah pun boleh. Menegakkan tayar yang besar. Titik. Nampak berwarna biru. Yang berwarna biru ni adalah maklumat-maklumat yang diberikan. Maklumat yang diberikan tadi. Ini maklumat-maklumat ni. Yang ni saya warnakan dia dengan warna biru. Okey. Selepas itu mereka menegakkan sebuah tayar yang besar. Titik. Kemudian sambung lagi. Beberapa, ni ayat saya ya. Beberapa orang pemuda membantu memegang tayar. Okey. Seterusnya macam mana nak buat ayat menyusun batu bata? Okey. Azman. Ini adalah subjek. Subjek adalah kata nama. Ataupun kita gunalah nama siapa. Pak Ali. Ataupun adik. Ataupun abang. Ataupun ayah. Itu semua kata nama. Tak kisah kata nama am ke, kata nama khas kan. Tapi asalkan kita menggunakan kata nama, kita dah menggunakan subjek. Belakang ni semua adalah predikat. Azman pula menyusun batu bata di sekeliling tayar supaya tayar itu tegak dan kukuh. Ini ayat pada cikgu. Okey. Ketiga-tiga maklumat telah digunakan. Menegakkan tayar, memegang tayar dan menyusun batu bata. Okey, ketiga-tiga maklumat untuk perenggan kedua telah saya gunakan. Siap perenggan yang kedua. Macam tu sahaja, senang kan?
Saya rasa kamu pun ingat ni, kita pernah buat ni. 2 kali kita pernah buat. Okey. Masuk saja perenggan ketiga, mesti ada jarak. Macam saya cakap tu, kalau tak muat, kalau tak pandai nak buat jarak, letak jari dekat situ. Tulis. Kemudian, ini ayat saya kemudian mereka menulis nama taman di bukan dia, maafkan saya ni salah eja, di bahagian depan tayar. Menulis nama taman dah digunakan. Seterusnya, macam mana nak guna mengecat tayar? Setelah siap, mereka bersama-sama mengecat tayar dengan warna yang cantik. Kemudian, di samping itu, mereka turut menanam pokok bunga yang berwarna-warni supaya kelihatan lebih cantik dan menarik. Dah digunakan ketiga-tiga maklumat, menulis nama taman, mengecat tayar dan menanam pokok. Jadi siap perenggan ketiga, menandakan bahawa kamu telah siap ketiga-tiga perenggan dengan membina ayat yang gramatis. Susah tak? Tak susah pun sebenarnya. Kamu boleh, saya tahu. Dalam kelas tu masa saya uji kamu, saya tengok kebanyakan daripada kamu ni dah boleh membuat ayat yang gramatis. Cuma pastikan ayat kamu tu logik dan pastikan kamu tulis dengan elok lah. Kalau kamu dapat bina ayat, kamu dapat fikirkan ayat yang gramatis pun, tetapi kamu tak dapat tulis dengan jelas, kemas dan elok, orang tak dapat baca. Nanti orang tak tahu apa yang kamu tulis tu pun tak boleh juga. Jadi mestilah ditulis dengan kemas dan cantik ya. Okey. Jadi itu saja. Ini contoh yang saya dah berikan. Okey. Untuk tugasan, kamu akan bina ayat dan tulis 3 perenggan dengan betul di dalam buku penulisan. Tulis semula yang macam mana saya tunjuk tadi. Nak ambil yang saya pun boleh, nak bina menggunakan ayat kamu pun boleh. Kemudian kamu snap gambar dan hantar ke dalam grup Telegram sebagai bukti kamu mengikuti pembelajaran saya untuk saya buat laporan nanti. Okey. Jadi cikgu harap sangat semua urusan kamu dipermudahkan. Terima kasih kerana memberi perhatian. Minta maaf mengambil masa kamu yang agak lama sebab cikgu terpaksa terangkan kepada kamu. Jadi tugasan hanya satu saja. Jadi cikgu harap kalau ada apa-apa pertanyaan boleh berhubung dengan saya melalui aplikasi WhatsApp ataupun Telegram. Tak ada masalah. Okey. Jadi sehingga kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita jumpa lagi nanti. Bye.